nak dajal ke orang, tapi saya nak tunjuk prinsip ilmu yang tak betul. Ini bukan prinsipnya on paper. Prinsipnya ialah akidah. Apa sepatutnya kena faham. Apa yang sepatutnya kebolehan yang kena ada. Bukan just on paper dan boleh jawab soalan. Tapi sepatutnya kemahiran ialah apa yang ada kat diri yang kalau soalan tu tak masuk peksa sekalipun, hantarlah. Bukan yang penting apa yang masuk peksa, tapi apa yang ada yang ada. Tok Guru selalu sebut ilmu fil sudur la fis sutur. Duduk dalam dada bukan dalam kitab. Fis sudur la fis sutur, fis sudur la fis sutur. Dia tutur ruh. Ada istilah syajak. Ilmu fis sudur la fis sutur. Satara kan. Sutur yang mana mastur. Bukan dalam kitab. La ilmu fis sudur la fil kitab. Dia tak sedap bahasa. Ilmu fis sudur la fis sutur. Apa nak sebut ialah tang kat kita di taklif sabab tu lah. Jadi kat kita taklif sabab tu, jadi nisbah kat Rasul ni tu, Allah dia hantar, nak hantar Rasul ni harus, cuma Rasul ada bagus. Bagus, tu Rasul tak ada, apa kita nak buat? Pergi cari. Bukan cari Rasul lah, cari apa? Cari orang yang ada pengetahuan dengan Rasulullah. Siapa? Rasulullah ada isyarat ulama, kenal ulama. Kenal ulama. Iya ke? Malu saya. Bila sebut pula Rasulullah kata al-ulama warasah, pewaris. Waris faham tak? Dia buat pesaka tak? Bapak tinggal 4 juta, anak dapat berapa juta? 10 juta. Tengok abuan berapa. Abuan berapa tu berapa orang cari. Itu yang dapat. Semua dapat tak? Nabi tak semua orang ilmu daripada dia orang dapat. Ada yang tak dapat pun, kadang bukan waris pun, tapi dapat title waris. Tu kita takut tu. Dia bukan ulama. Dia ular mak. Macam tu. Saya sebut selalu lah tu sebut selalu lah. Okey. Jadi asal sebut ialah kat kita tu lah pergi cari. Jadi Rasulullah Ta'ala harus dia hantar. Kalau dia hantar tu. Jadi kat dia tak wajib. Itu kalau dia hantar bal lutfun minhu, bal huwa irsal rusul tu adalah lutfun, adalah asal terjemah lutfun ni lemah lembut. Asal terjemah maksudnya dia ialah satu kurniaan Allah Ta'ala beri, dengan sebab dia kurnia tu dia tak kenakan azab pada orang yang mengikut Nabi dan Rasul tersebut. Tu maksud lutuf. Tu syarah lutfi tu. Terjemah memanglah. Nama orang Abdul Latif terjemah apa? Orang lemah lembut. Allah lemah lembut maksud dia macam mana? Kita dah belajar prinsip ketuhanan kan. Orang Ta'ala lemah lembut maksud dia macam mana? Terjemah memang. Allah wa huwal latiful khabir. Dialah Tuhan yang lemah lembut. Macam mana? Yang halus pun dalam ilmu dia. Seingat saya memang ada sebagian ulama tafsir syarah macam tu. Tapi kalau ikut yang kuat bukan itu syarah lutfi. Asal makna lataif, pasal memang antara makna latafa ni dia dengan mana ilmu, dia dengan mana ilmun bi bawatinil umur. Maksudnya pengetahuan dengan bawatin, benda yang batin. Maksudnya insight dalam bab-bab satu perkara yang insight dia, batin dia. Allah Ta'ala ilmu dia mendalam sampai insight dalam insight tu. Yang tu kot berbahasanya itu latif. Setengah ulama kata khabir. Khabir ni ilmu yang bukan dalam bab insight, dia ilmu bizawahir. Ada ulama mensyarahkan latif dengan makna macam tu. Walaupun itu, kalau selalu kita duk pakai bahasa Melayu ni tak ambil dengan tafsiran latif dengan makna itu,
Tapi lemah lembut yang kita duk pakai terjemah tu bukan dengan mana mengetahui sesuatu dengan perkara yang batin. Yang tu tak dinafi pada Allah Ta'ala. Tapi maksud latif tu yang terjemah lemah lembut tu bukan maksud dengan huraian macam tu. Tapi latif dengan makna dia mengurniakan sesuatu, dengan sebab kurniaan dia maka makhluk dia tak kena azab. Ataupun latif lemah lembut dengan makna dia menangguhkan, dia tidak mensegerakan azab di atas pendahakaan hambanya. Itu maksud lemah lembut tu. Orang lemah lembut ni, orang buat salah pun they cool and calm. Itu maksud lemah lembut tu. Balik kerja penat-penat, tengok anak buat pangai, ada lima duk gaduh, gelepuk. Wah. Maknya balik macam mana? Sabar je. Tak sebut pun sabar. Relax je. Masya Allah. Rahmatun minallah. Wa fathun qarib. Masya Allah. Fadlun minallah wa fathun qarib. Limpah kurnia Allah dan satu permukaan. Apa fathun qarib, fadlun minallah. Mana dapat ujian ini paling banyak sabar. Fathun qarib. Apa cerita ni? Cerita tentang Lutfun tu. Oh, relax. Tak apa. Apa kena ni? Pasal apa tu? Wah, alah, janganlah teriak. Pelan ni. Sabar sikit. Tenang, relax. Tak cepat marah. Walaupun tengok ada yang bersalah, dia tak. Kalau ikut bahasa, itulah. Kalau ke makhluk, latif kita macam tu. Ke Allah mustahil ada istilah hati dan perasaan. Satu syarah yang kat Allah Ta'ala, antara pengurusan dia dengan sifat latif ialah dia mengurniakan sesuatu yang dengan sebab sesuatu yang dia kurnia, dia tak kenakan azab pada sesuatu kaum tu. Antaranya pengutusan Rasul. Jadi hantar Rasul pasal apa? Pasal latif dia. Nak sebut latif tu kan? Nak syarah latif tu je. Dia tak azab pasal apa? Pasal latif dia. Pasal apa? Orang Ta'ala jamin dalam Quran. Wa ma kunna mu'azzibina wa anta fihim wa ma kunna muhlikal qura wa anta fihim. Kami tidak akan membinasakan satu-satu penduduk kampung, daerah yang bagi bantai semua negeri semua hancur. Wa anta fihim, sedangkan kamu Nabi Rasul duduk dalam tu. Tidak. Semua Nabi Rasul yang Allah Ta'ala nak hapuskan satu negeri, macam mana? Disuruh keluar. Nabi apa suruh keluar tu? Nabi Lut ada. Nabi Nuh ada. Nabi Nuh suruh naik kapal. Nabi Soleh ada. Nabi Soleh ada. Semua Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala musnahkan sekampung ni, tak ada Nabi Rasul duduk dalam tu. Pasal apa? Lutfi dia. Lutfi dia. Dihantar Rasul adalah lutfun. Asal saja lutuf. Lutfi. Tadi pun saya berjumpa dengan satu hamba Allah. Nama dia Abdul Latif. Masya Allah. Latif sungguh. Nama dia dengan perangai dia, dengan kenah yang berlaku kat dia, dengan apa yang dia saya ngajar subuh tadi lah. Lepas tu ada orang main personal sikit lah soalan. Saya nak sebut pun tak apa cantik juga, tapi nak sebut dengan cara dia bercakap, saya teriak, dia tak teriak. Masya Allah, dia boleh tahan. Dia cerita hari dia, saya dengar cerita dia tu, dia minta pendapat saya teriak, dia tak teriak. Boleh betul saya. Saya minta pandangan saya kata macam ni lah, macam ni. Saya tengok dia tu relax. Dia buat tak tahu apa. 8 tahun dah rupanya dia hidup macam tu. Masya Allah. Aku dengar cerita sekali, aku melelehnya mata. Dia relax keren dia. Tak tahu apa. Adalah ada cerita masalah sikit. Maksudnya, saya tak ceritalah syarah kat dia. Last kali saya bawa tanya nama. Nama siapa? Selalu saya tak pernah tanya nama pun. Dia nama siapa? Latif. Masya Allah. Nama hang yang sama. Allah Ta'ala bagi betul. Saya sebab tu pun saya nak sebab. Saya minta maaf kat dia. Minta maaf, saya jawab, saya sebab. Tak apa Ustaz, tak apa.
Dia pun tak tahu kenapa saya nak jumpa ustaz. Saya nak tanya ke ustaz kan masalah ni. Saya pun tak tahu. Saya bukan pernah jumpa dengan dia. Saya bukan kenal lah dengan dia. Tu pun lutfun minhu, rahmatun minhu. Okey, asal cerita masih kat Rasul. Balutfun minhu ta'ala. Wa ihsanun, dan dia ialah ihsan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita pun terjemah biasa selalu pakai ihsan belah ihsan lah. Asal makna ihsan ni daripada hasuna yahsunu ahsana, maksudnya apa? Membuat baik. Istilah baik maksudnya apa? Satu limpahan kurniaan nikmat. Itulah maksud ihsan tu. Warahmatun, dan rahmat. Terjemah kita kasih sayang. Apa maksud kasih sayang? Kurniaan nikmat tertentu pada golongan tertentu yang ada golongan lain yang tak memperolehinya. Itu rahmat. Boleh faham kan? Saya biasa hurai dengan tu. Pasal benda-benda kalimah macam tu, dia mesti hurai dengan explanation, dengan betul. Describekan dia dalam bentuk ketuhanan. Jangan describekan dia dengan sifat makhluk. Salah ke Allah Ta'ala. Kita faham Allah Ta'ala kasih sayang, belah ihsan, dia pun macam ada hati perasaan. Tak betul. Pasal dia bukan terkesan dengan kita. Kita yang adalah kesan daripada dia. Dia yang tentukan kita. Bukan kita buat. Lepas tu apa yang kita buat, dia membuat ketentuan di atas ketentuan kita. No. Dia bukan make a decide. He don't decide something what pretend as what we decided. But he decided it on what we decided. Dia bangun macam tu kan. Mesti saya bahasa Inggeris tak? Betul tak? Ada bahasa Inggeris campur-campur tu lah. Tak ada you betul kan bahasa Inggeris. Tak ada dengar oleh tu. Dia bukan he decided what after we decided. But he decided it already. Azali, Qadim, Tanjizi, Qadim. Then only such look like as we decided. We ask him, then lepas kita buat sesuatu, seolah dia pun decide lah nak buat macam ni kat kita. No. Bukan macam tu. Bukan di kita. Nak syarah tu lah saya kan. Puji orang putih tu take attention sikit dengan bahasa yang disebut, pandangan muka. Saya pun Inggeris gitulah saya susun kan. Pula tu on the spot pula susun macam tu lah. Bunyi kan, kena pakai grammar balik. Tapi bila cakap Melayu ni tak apa nak perasan. Bunyi yang putih tu rasa dalam kau. Carilah bahasa apa sesuai. Okey. Jadi tu yang kena syarah tu. Ihsan asal buat baik. Apa maksud buat baik? Antara baik Allah Ta'ala ialah beri nikmat dan limpah kurnia. Itu antara baik. Antara yang istilah tak baik ke Allah Ta'ala, maksudnya dia tak bagi limpah kurnia kan. Dia tak bagi panca indera ke orang. Ke Allah Ta'ala nisbahnya, kalau atas bahasa tak bagi, tak baik lah. Tapi tak ada istilah tak baik ke Allah Ta'ala. Ada istilah tu kita dah bercara, saya tak panjang dengan tu. Cuma nak atas syarahkan ihsan. Buat baik tu maksudnya memberi limpah kurnia. Tu rahmat pula. Dia ialah limpah kurnia dalam bentuk pemberian yang diberi pada satu kelompok yang khusus, yang tidak diberi kepada kelompok yang lain. Hantar Rasul, dia adalah pemberian khusus, tidak kepada satu pemberian lain. Kalau Nabi Muhammad atas seluruh alam, zaman dia yang duduk ke Arab, jumpa. Yang luar-luar datang ke dia, Rasulullah tak pernah keluar. Tak pernah keluar. Jadi yang tu je yang dapat jumpa Rasulullah. Kita dapat warisan. Rasulullah tak pernah jumpa. Tetap tak dapat khusus jumpa Rasulullah itu. Tak ada sahabat, tidak. Tapi dia tak boleh mengaji, boleh belajar, boleh faham. Kita dapat juga istilah khusus. Dapatlah rahmat. Jadi macam mana pun nak syarah tu, syarah perkataan rahmat tu. Mengaji kita style ni dia lebih kepada bukan wording lah kan. Tapi apa maksud perkataan. Explanation tentang word tu.
Pasal terjemah pun saya boleh terjemah macam ni ya. Bahkan pun lemah lembut min Allah Ta'ala, ihsanun buat baik, warahmatun dan rahmat. Semua pakat tahu terjemah lah, kelas harap apa puluh nak mengaji lah. Tapi apa dia punya explanation tu dengan maksud akidah tu, kadang yang tu yang tak apa orang nak syarah tu, yang saya syarah sikit situ. Baik, dia lutfun, ihsan, rahmat pasal kita ke? Sian kita tak ada Nabi, itu dia bagi macam tu. Tak, bi mahdil fadli, bi dengan mahdi semata-mata, fadli limpah aku ni. Memang dia nak bagi. Dia nak bagi. Tu kita boleh datang ngaji pula, baru ngaji bab tu, terus faham terus bab tu. Oh, dia nak bagi. Selalu ngaji tidur, saya tahu hari ni tak tidur tu. Saya ni style itu lah. Itu pun orang taklah tentu semua tu. Limpah kuning dia belaka lalu kot saya. Dia rahmatun bimadhi fadli minhu. Baik. Pasal apa kata fadli? Lima fi irsalihim. Lima kerana barang perkara yang fi irsalihim, pada perutusan mereka itu Rasul. Apa dia irsal itu? Apa dia? Ma irsalihim. Ma. Bayan daripada ma. Minal hikami. Daripada hikmat-hikmat. Wal masalihi. Dan kemaslahatan. Okay. Antara putusan Nabi Rasul adalah hikmah. Ambil syarahan sikit. Hikam tu jamak daripada hikmatun. Hikmatan ni hikam. Ngaji Wahabih lah hikam. Ngaji pun ada kitab hikam kan. Apa ni hikam? Kitab hikam, maksudnya kitab yang ada dalam dia kata-kata hikmat. Hikmat ni maksudnya kalam qasir yang ada makna tawil. Itu hikmat. Kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Bukan kata-kata hikmat ni macam Harry Potter tu, abrakadabra, bukan Al-Kazam. Itu jininya jampi, bukan. Itu bukan kata-kata hikmat, itu sihir. Kata-kata hikmat macam mana? La darara wala dirar. Tu hikam. Perutusan Rasul dia ada hikmah. Boleh hikam dengan makna macam tu. Maksudnya kalam qasir, makna tawil, bahasa mudah tu kan. Mudah tawil, 2 bait pun senang. Boleh lah hikmah ni dengan mana sesuatu benda yang ada, yang tersirat selain daripada tersurat. Bila hantar Rasul dia ada macam tu. Satu kalau kita ambil sikit, Rasulullah pernah sentuh anjing tak? Di atas bahas memang ada ulama atau masalah sentuh najis tak najis tu. Tapi di atas apa yang berlaku pada Rasulullah dengan apa yang ada pada dia, keluarlah hukum macam-macam. Itu yang ada khilaf mazhab tu. Macam mana pun, saja-saja gedik-gedik sentuh anjing, Rasulullah ada tak? Nak sebut. Kalau nak sebut tu, jadi atas kaedah kita, Rasulullah tak pernah sentuh anjing, tak salah gedik-gedik, I want to touch a dog kan. Tapi nak kata gini, apa hikmahnya? Must be something there. Untuk apa? You explore yourself. You ada ilmu tentang sains, you pergi lah kaji. Ada orang kaji lah. Ada orang kaji lah. Saya yang sama macam mana saya nak sebut, ada irsal Rasul, ada hikam. Maksudnya ada benda yang tersurat, selain ada yang tersirat, selain daripada yang, maksudnya ada yang verbally yang disebut, yang diterjemah literally, and ada yang makna dia yang atau apa yang panggil yang internally tu. Yang itulah yang batin ni. Syarah dengan bahasa Arab lah tu. Yang batin ada benda yang undescribable dengan word. Tapi ada benda tersurat di situ. Wording ni tu ada tersurat something. Ada benda kadang-kadang
word dia tu dulu depan, kemudian saya pun tadi baru ada terilham satu perkara. Nak sebut tu agak panjang. Saya kalau kaji nak pergi syarah kat tu, macam mana pun nak sebut hikam tu. Masalah jamak daripada maslahatun. Maslahatun makna apa? Maslahah perkataan fi'il madhi dia apa? Saluha atau salaha. Perkataan apa biasa dengar solah? Soleh. Orang soleh. Anak soleh kan tak biasa dengar. Oh, ya. Untuk maslahat. Kebaikan lah. Masalah kebaikan. Melayu ni lah koman bahasa dia kebaikan. Banyak ya. Kuda. Lama kupu. Melayu punya style bahasa macam tu lah. Macam mana pun saya sebut masalah maksudnya kebaikan. Maksudnya ada dekat dia tu bukan satu baik tau, tapi bermacam-macam kebaikan. Nabi pernah bersalam perempuan tak? Untuk dia gedik-gedik salam perempuan buat apa? Mesti ada masalah. Bila faham masalah, hang buat nanti jadi apa? Dia mesti ada lawan masalah. Apa lawan masalah? Mafasid. Fasada, rosak. Zuharul fasadu fil barri wal bahr. Fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sebab apa? Fasada wa yufsiduna fil ard wa yas'auna fil ardi fasada. Sebab fasada tu. Jadi mafasid. Lawan dia adalah opposite meaning daripada masalah. Bila yang ni Rasulullah buat, bila ada Rasulullah tak buat, hampir buat, dia akan jadi mafasid surely. Perutusan Rasul mesti macam tu. Hang makan pakai tangan, dia ajar basuh, hang tak basuh, dia akan jadi bukan masalah, dia mafasid. Dia mafasid. Hang pakai tangan kanan, bagus. Untuk tengok tangan kiri, pakai tak? Dia akan ada mafasid. Ada pun dia tersurat lah. Bulan tu dia ada Islam mafhum muafaqah, ada mafhum mukhalafah. Arab bahasa dan huraian daripada bahasa Quran ni, masya-Allah halusnya. Tambah pula di syarah yang kita datang fiqh tu, huraian fiqh yang ulama ambil, dia bukan ambil buta-buta tau daripada Quran hadis. Dia ambil daripada yang hikmah dan ada masalih dan darul mafasid yang besar daripada sabdaan Nabi. Begitu juga ada daripada lafaz-lafaz Quran. Lepas tu kalau ada orang ambil macam ni, dia kata sikit saya nak guna isu yang ada, memang nak berhenti situ kan, tapi saya nak hurai sikit masalah dan mafasid tu. Isu masih I want to touch a dog lah, walaupun agak basi gila lah. Nak sebut gini lah. Dia kata sebenarnya saya bermaksud baik untuk membuat program tersebut. Saya tak berniat pun untuk menyalahi agama-agama Islam. Itulah dengan bahasa lembek tegak dia, dengan style dia lah kan. Orang moden-moden kan, cakap macam tu kan. Okey. Saya geram dia cakap macam tu lah, boleh bahasa kata. Ikut dia lah kan. Lepas tu saya tak sangka pula boleh mengundang sehingga menimbulkan fitnah dalam masyarakat Melayu. Tujuan saya ialah supaya kita jangan terlalu memandang jijik kepada anjing, yang sedangkan dia ialah makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh kita memandang jijik kepada anjing. Tapi memang kita tak diajar memandang jijik kepada anjing dari sudut dengan sebab itu pergi pegang, peluk, cium. Itu yang memang tak ada. Tapi jangan pula sampai tahap di atas kita menganggap dia mughalazah dengan kaedah Syafi'i. Dengan itu jumpa dia lastik, baling, punggai, sepak. Tak. Bahkan kita diajar dengan rahmat. Hadis Nabi pun mengajar dengan, kalau zaman dulu pun ada perempuan jahat yang
dia masuk syurga dengan sebab bagi minum anjing. Dengar elok. Buat apa? Bagi minum anjing. She touched the dog. Okay. He just give the dog drink the water, you know. Nah, Ashabul Kahfi pun cerita tak? Ashabul Kahfi touch the dog. Dia cerita ada bersamanya. Wasaminuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. That's all. Just mention dog is, ada yang dog special. Tapi dog pun bukan dia orang bela tau. Yang asalnya daripada salah seorang daripada golongan Ashabul Kahfi yang 7 tu, yang dia mengembala, dia nak pergi, anjing nak ikut juga, dia halau. Balik. Dia nak ikut juga. Nak ikut juga. Ikutlah. Sampai macam jadi Pak Gad lah. Dua dalam gua. Bila masuk je, tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Lawi talaqta alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulikta minhum ru'ba. Tak ada pun cerita touch dog. Tak ada. Tambah kajian saintifik lah ini. Tu saya kata saya nak sebut tu. Puak Hayat dulu. Lagi itulah yang lain. Tak ada, itu tak payah rehat now. Ibu ada yang puasa kan? Saya baik sangka saya orang baik-baik kan. Macam mana berhabis sikit? Wal masalihi allati la tuhsa. Mesti ada hikmat-hikmat dan kebaikan-kebaikan yang, dengar ayat ni, kebaikan yang macam mana, hikmat yang macam mana, la tuhsa. Apa maksudnya? Tuhsa ni tak. Hai tu jumpa dah. Hisar, inhisar, hasar, ada sama lah tu. Hasar, cuma yang tu daripada hasara. Ni ahsa, yuhsi. Biasa dengar yang tak boleh dihinggakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hasa yahsu. La tuhsuha, kamu tak boleh menghinggakan dia. Wa in ta'uddu, ada, hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhsu bukan menghitung. Menghingga. Apa maksud menghingga? Infinite energy. Nikmat Allah Ta'ala adalah infinite numbers. Pasal apa numbers yang boleh diberi pada nikmat Allah? Angka giga, mega, triga, tega, tera, berapa tera pun boleh bubuh angka lagi. Baik boleh bubuh. Tapi mata berapa tera? Berapa piksel? La tuhsa. Okey, saya nak cerita perkataan tu saja. La tuhsa. Masalah Rasulullah dan hikmat dia la tuhsa. Satu bila dia ajar beberapa perkara, walaupun dia ajar dia tak sebut apa-apa. Kadang disebut dengan larangan, kadang dengan suruhan, kadang anjuran. Apa ada, dia tak pernah hurai pun. Mesti kita wajib berpegang perutusan Rasul. Tu yang ada lutfun, ihsan, rahmah, lagi hikam, masalih. Banyak mana? La tuhsa. Satu kalau dia kata Rasulullah, kalau katalah dia makan, dia buka puasa dengan tamar. Yang dia makan tamar cerita buka puasa je. Bagus tak kita bila-bila istilahnya memula makan, ambil konsep makan je tamar. Tak ada pun gunakan konsep macam mana yang ulama syarah dalam bab puasa. Tak ada tamar, buah-buahan yang tak terkena api, atau air. Air pun air tak kena api juga. Air pun air mutlak, air sirap apa-apa tu. Apa yang sebut? Gunakan prinsip tu. Ada pula isyarat pada Quran. Tu kata la tuhsa. Apa kebaikannya? Rasulullah tak pernah describe dulu.
Tapi kalau describe balik, dia sampai jadi undescribable. Orang kaji. Rupanya dekat kurma ni, barulah ni setelah dengan zaman sains dan teknologi, orang tahu, besar fadilat kurma. Baru jus kurma, apa kurma, susu kurma, apa kurma, ubat gigi pun kurma, masak kurma, apa kurma.